sebab tak aku explain, supply and demand ni dengan support and resistance dia tak lagi jauh pun. Dia macam adik-beradik, beza abang dia tinggi 1-2 inci je. Okay, hai, Assalamualaikum guys. What's up, Fokyo Asia. Untuk basic forex sesi, kita masih kat sesi ke-8 macam aku cakap kat video yang sebelum ni. Cuma untuk topik supply and demand part 2. So untuk aku sebelum kita start, aku nak ucapkan terima kasih pada kenalan-kenalan ataupun kawan-kawan aku yang daripada Instagram yang subscribe aku dan like. Terima kasih. Moga korang dimurahkan rezeki dan dapat manfaat dalam setiap apa yang aku cuba sampaikan. Lepas tu yang kedua, untuk part 2 ni mungkin agak panjang, tapi aku akan macam biasa, aku akan cuba singkatkan dan cuba fahamkan sebaik mungkin. So tak nak hari tu dah cakap banyak-banyak, tak record. Kali ni dah record. So daripada nanti mengarut-ngarut tanpa melengahkan masa, jom belajar. Alright, so macam biasa, aku akan gunakan trading view. Untuk mudah lagi jelas korang. Lagipun senang aku nak buat kerja, just aku post dia kat YouTube, tak payah nak edit banyak sangat. So benda tu menyenangkan aku, dan aku agak menyenangkan korang juga. Alright, so untuk supply and demand part 2 hari tu aku dah explain part 1 kan. Aku tengok balik ada sebenarnya beberapa isi yang tertinggal, tapi tengok biar je lah, malas nak buat balik. So kalau ada apa-apa soalan, just tanya je direct dengan aku. InsyaAllah aku cuba buat video baru ke apa benda ke, aku cuba sampaikan. So untuk supply and demand part 2 ni, aku nak ajar jenis-jenis supply and demand zone dan cara marking. So that's why aku cakap mungkin probably video ni agak lama sikit, sebab aku nak detailkan cara kegunaan tu. Tapi kalau aku rasa pertengahan video nanti benda tu macam rasa boleh buat nanti, aku akan just tunjuk yang part ni je lah. Aku tak tunjuk terlalu detail sangat, sebab dia aku cuba usahakan untuk nak mudahkan korang faham dan tak nak video tu agak lama. Alright, so jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Supply and demand zone dan cara parking. So jenis-jenis zone supply and demand dia ada 4. Rally based drop, drop based rally, rally based rally, drop based drop. Kau macam mesti macam bengong macam tu. Apa benda ni, rally based drop apa semua, drop based rally apa semua. Nanti aku akan tunjuk. So rally ni kita ambil satu benda dulu. Rally ni adalah satu kenaikan. Rally ialah kenaikan. Okay, rally ialah kenaikan. Ni nota, rally ialah kenaikan. Drop adalah penurunan. Simple je. Drop ialah movement penurunan. Okay, drop ialah penurunan, which is base ialah dalam fasa. Base ialah keseimbangan. Sorry. Keseimbangan. Okay. Jenis-jenis zone kita ada rally base drop, drop base rally, rally base rally, drop base drop. So apa benda rally, drop base rally, rally drop, apa benda bongok semua ni? Rally ialah kenaikan sesebuah harga, drop ialah penurunan sesebuah harga tersebut, base ialah harga dalam fasa keseimbangan. So aku akan tunjuk dalam teori dulu, dan macam biasa aku akan go through kat chat lah. Alright, so kita tengok kat sini. Kat sini, ingat tadi ni kita pergi ke rally base drop dulu. Nampak? So rally ialah kenaikan. Nampak tak kenaikan sesebuah harga ni? Kenaikan. Rally base dia buat satu movement kecil, atau nanti kita pergi kat chart. Aku tunjuk benda ni dalam bentuk apa itu SBR. Dia ada short form dia ni. Yang ni kita panggil RBD, ni kita panggil DBR. Dia macam macam topik support resistance tu lah, support SBR, RBS apa semua tu. Dia lebih kurang macam ni. So yang kedua ni drop base drop, kita panggil DBR, ni RBR, DBD. So macam tu. So untuk drop base rally base drop, ini rupa dia. Nampak? Ni kita panggil rally base drop, RBD. Rally base drop. Kat mana rally? Ini adalah movement rally, ini adalah base. Base ni adalah fasa keseimbangan harga, dan ini adalah drop. Drop
sesebuah harga, penurunan sesebuah harga daripada fasa keseimbangan tersebut. Maksudnya harga dalam fasa kenaikan ni, harga buat base, harga tengah buat decision orang panggil. Kita buat dalam satu base, dia nak buat keputusan sama ada dia nak go up ataupun go down. So bila harga go down, which is dia jadi rally base drop, maksudnya keputusan harga kat sini adalah bias kepada seller, lebih kepada seller. That's why kita orang yang panggil drop base drop ni, apa orang kata, orang yang buat ni dia panggil rally base drop. So aku nak tekankan sekali lagi, ingat, setiap apa benda yang aku ajar, jangan kata aku, siapa-siapa pun ajar SND ke, support and resistance ke, trendline ke apa, kena faham satu benda macam video aku bagi yang sebelum ni, setiap satunya hanya nama. Drop, sebab tak aku explain, supply and demand ni dengan support and resistance dia tak lagi jauh pun. Dia macam adik-beradik, beza abang dia tinggi 1-2 inci je. Tapi dia still dalam trading ni sangat senang sebenarnya. Dia jadi complicated dekat diri kita sendiri. Trader tu nak cari setup full margin, nak cepat kaya, apa semua benda. So benda-benda ni semua, knowledge dalam trading ni sebenarnya benda-benda yang simple, cuma diberi nama untuk permudahkan, faham tak? Dalam kategori, oh ni kategori supply and demand, ni kategori support and resistance, ni kategori ni. Tapi hakikatnya semua benda yang sama, iaitu pasal harga je. Tak penting, tak ada guna kalau korang tahu semua ni tapi tak faham apa yang harga buat, tak tahu cara kegunaan, tak ada emosi yang betul, tak ada proper money management yang betul, tak ada guna. Alright, so kita berbalik. Ni kita panggil RBD, rally base drop. So Allah, so kalau dah yang tu rally base drop, okay, yang ni rally base drop, yang ini drop base drop, kita panggil D drop base rally, drop base rally. Sebab apa? Sebab dia drop kat sini, dia drop, nampak ni, kat sini dia drop, ni dia drop kat sini, dia turun, harga buat penurunan, harga buat base, harga naik, harga masuk rally, harga masuk kenaikan. So kat sini adalah zone demand, kat sini zone supply. Ingat ini adalah zone supply. RBD kau boleh tulis nota, RB ni adalah zone supply zone, yang ini adalah demand zone. Sebab apa? Sebab seller masuk, seller buat base, dan sekarang ni kita tengah tunggu keputusan sama ada nak bias kepada supply ataupun demand. So bila dia go up macam ni, maksudnya ini adalah demand zone, ini adalah zone, apa orang kata, zone buy. Kita panggil zone buy. So drop base rally. Alright, yang ketiga kita ada ni, apa tadi? Rally base rally. Ni kita dah settle rally base drop, drop base rally. Yang ketiga rally base rally. So apa itu rally base rally? Dia benda yang sama dengan adik-beradik ni. Dia orang ni 4 adik-beradik. Dia orang 4 adik-beradik. Dia bukan sepupu ke apa, dia orang adik-beradik. So rally base rally benda yang sama. Kat sini kita ada rally base, harga buat keputusan, masuk rally. Yang ni berbeza. Yang ni rally base, dia drop. Yang ni dia rally base, dia rally. Maksudnya kalau dalam bahasa Melayu dia, buyer membuat keputusan, buyer sambung lagi. Yang ni buyer buat keseimbangan, menunggu keputusan, buyer masuk sell. So kat sini kita panggil RBR, rally base rally. Rally base rally kat sini adalah, so kat sini ialah zone apa? Zone demand. Kat sini adalah zone demand kita, zone buy kita. Sebab apa? Sebab buyer buat keputusan, buat keseimbangan, buyer lagi masuk. So kat sini adalah zone buy kita. So yang keempat, drop base drop. Kat sini kita panggil DB mana? Drop DBD, drop base drop. So drop base drop ni benda yang sama juga. Seller masuk atau penurunan sesebuah harga, buat base, buat keputusan, buat dalam fasa keseimbangan untuk pilih sama ada nak masuk buyer ataupun seller. So dia masuk drop, dia masuk seller, dia masuk harga buat satu penurunan. So orang bagi nama dia drop base drop, which is dalam masa yang sama kita panggil ni sebagai supply zone. So ini adalah supply zone. Aku tulis dulu satu-satu, so aku takut ada yang supply zone. Susah sangat Alright, ni supply zone, ni demand zone.
Okay, ni demand zone. Sebab apa? Sebab dia turun, dia buat base, dia naik. Alright, yang ni, ini adalah demand zone juga. Ataupun kita panggil buy zone. Zone buy kita. Setengah orang dia panggil zone buy. Ini adalah supply zone. Ataupun kita panggil sell zone. Kebanyakan orang panggil sell zone. Tak apa, mana-mana sama je. Alright. So, itu je. Ini adalah jenis-jenis zone supply and demand. Ini je, dia ada 4 ni je. Drop, rally, rally, base drop, drop, base rally, base rally, drop, base drop, which is supply zone untuk yang ini, demand zone, buy zone, dan sell zone. Ni, dua ni sell zone. Alright, so macam mana cara kegunaan dia? Ingat aku cakap, dalam market, banyak benda yang macam aku explain dekat video yang sebelum ni. Kekurangan dia, kadang ada yang harga tu tak sampai pun dekat zone tu, tak sampai pun dekat zone ni. Contoh yang kat sini kan, ni supply zone, kita dah target, wih Mat, ni aku nak sell ni. Sebab apa tau? Sebab ni nanti sekejap lagi dia nak masuk supply zone ni. Kadang tu dia naik ni, dia tak sampai pun supply zone, dia boleh turun kau-kau punya, dia tak sampai lagi. That's why aku explain awal-awal. That's why kadang-kadang kalau ada benda yang aku tak guna tu, bukan sebab aku tak guna, tapi aku tengok mana yang aku utamakan dulu. Supply zone, SND, supply and demand ni bukan satu keutamaan bagi aku. Apa yang aku nampak, aku masuk je. So jangan ingat, nanti ni masuk sini ni dia terus sell. Kadang ada je yang tembus dulu baru turun. Dia banyak, dia benda ni kena banyak latih kan, kena banyak asahkan mata lah. Alright. So tengok kat sini, ada juga jenis base yang macam ni. Ini adalah sideway, ataupun kita panggil sama je, dia macam zone besar juga, sideway. Aku dah ajar kan dekat dekat topik market trend, kita ada uptrend, sideway dan downtrend. So ni dalam fasa sideway. Ataupun kalau dekat higher time frame, keseluruhan ni sebenarnya adalah base juga. Sebab tu aku cakap, benda ni balik-balik, dia tak lari pun dalam satu kelompok yang sama. So contoh ni support and resistance. Okay, ni support. Ni support. Okay, ni support. Ni resistance. Okay, ni resistance. Okay, ni resistance. So contohlah, katakan ini kita dekat time frame H1. Kita dekat H1. Okay, dekat time frame H1, kita nampak ni clear, obviously dia sebagai support and resistance, naik atas turun apa semua. Tapi kalau benda ni dekat higher time frame, which is kat daily ke ataupun H4 ke, mostly daily, benda ni sama juga dengan bentuk base-base ni. Faham tak? Dia sama je, dia balik-balik tak lari pun, dia still dalam kaedah market structure dan kaedah support and resistance. Yang selebih-lebihnya tu kebanyakan orang bagi nama untuk memudahkan para trader ni senang untuk buat analisis. Itu je. So tak apa, kita biar yang tu. Tengok kat sini, ini adalah resistance, ini adalah support. So macam aku bagi tahu, support resistance ni bila dalam fasa sideway, kita nak tunggu dia breakout. So mostly ada juga market yang dia dah breakout and then dia buat base kecil kat luar. Nampak tak? So kat sini kita dia dah jadi rally base rally. Nampak tak kat sini? Rally base rally ni. Nampak kan ni? Ni rally, ni kenaikan, dia pecahkan resistor ni. Jadi kita cuba cari kat chat kalau ada. And then, dan aku akan tunjuk kat chat dekat mana tempat-tempat yang aku pernah masuk entry menggunakan supply and demand ni. Aku ada ingat beberapa dekat Euro JPY. Selebih tu nanti kita cari. Alright, so nampak ni dia dah break support and resistance. And then dia break tu, dia buat base. Dia break ni, dia buat base. Base ni rupa macam mana? Macam mana rupa base ni? Takkan bagi line-line macam ni. Sabarlah, sekejap lagi aku tunjuk dekat candlestick macam mana rupa dia. So dia buat base, dia pun pop rally. So rally, base, rally. So kebanyakan trader, macam mana dia orang nak entry, dia akan tunggu harga datang balik dekat base kita ni, ataupun kita punya demand zone, ataupun kita panggil buy zone, whatever you call it. Dia akan datang balik dan dia orang akan entry buy dekat sini. So stop loss dia orang akan kecil, dia akan letak kadang-kadang kat sini, kadang-kadang bawah ni, bawah-bawah ni dia akan letak dia orang punya peletakan stop loss. Alright.
So ini cara kebanyakan trader ataupun cara kebanyakan base demand zone ataupun apa-apa zone berlaku. Dia orang break keluar daripada sideways structure, and then dia orang buat create satu base, dia orang pergi caw, dia orang datang balik kemudiannya nanti dia akan keluar balik. Nah, ataupun pernah juga satu lagi, dia tak keluar pun lagi. Yang macam ni tadi dia keluar, betul tak? Ni. Yang ni dia keluar, dia breakout. Dia breakout, dia buat base kat luar daripada support and resistance. Ada juga yang jenis dia tak keluar tapi dia dah buat base. Dia tak pecah lagi tapi dia dah buat base dekat, dia dah buat supply zone ataupun kita panggil kat sini drop base drop. Kat sini kita ada drop base drop. So ada je jenis yang dia tak break lagi tapi dia dah buat base, pum ke bawah. Dia pergi ke bawah. Kat sini trader akan tunggu peluang untuk sell. Price datang balik, masuk dalam zone supply ni ataupun kita panggil drop base drop ni tadi, dia akan masuk sell. SL dia akan letak dekat atas pada zone sell tersebut. So macam tu je. Alright. Ini adalah contoh-contoh lah. Ni contoh macam mana kebanyakan trader pakai drop base drop apa semua. Ni drop, nampak penurunan base kat sini. Penurunan, drop, base, drop. Harga datang balik masuk base ni tadi, dia orang akan masuk sell. Dia akan masuk sell. SL kat mana? Atas pada 20 pip, 15 pip atas zone ni. Even masa aku belajar dengan ada seorang bawah ni pun, dia ajar benda yang sama. Masuk ni instant terus sell. SL letak 10 pip ke atas ni, 20 pip ke atas ni. Ini untuk drop, base, drop. Ini untuk rally, base, drop. So benda yang sama. Kita nak faham kat sini, aku lukiskan supaya korang faham. Apa benda ni? Ialah seller masuk, buat keputusan harga dalam fasa keseimbangan, masuk seller lagi. So bila harga datang balik, harga pergi kat sell zone ni tadi. So kat sini pula buyer masuk market. Buyer masuk market, buyer buat base, buyer buat keputusan, buyer buat keseimbangan kat sini untuk pilih nak masuk buy ke nak masuk seller. So kat sini rally, base, drop. So bila drop daripada zone tersebut, drop ke, kalau dia drop daripada zone tersebut, dia masuk sell, maksudnya itu adalah supply zone. Kalau dia rally, dia pecah buyer melalui zone ni, contoh kan, ini zone ni dia pecah ke atas, maksudnya buyer masuk. Bermaksud yang jadi tu adalah demand zone, zone untuk kita buy. Macam tu je, kau agak faham. So yang ketiga pula, macam mana kita nak tentukan supply zone dan any of those zone tu, macam mana kita nak tentukan? Simple je, kita kena tengok pada, ingat tak aku ada explain dekat video yang lepas, tengok pergerakan harga yang mendadak ataupun kita panggil significant move. Contoh aku lukis sekejap. Okay guys, kat sini kita tengok, aku lukis dua dulu. Drop, base, drop, rally, base, rally. So macam mana? Kita kena tengok momentum ataupun signifikan harga yang keluar tu laju. Tapi kalau dia keluar tu sikit macam ni kan, macam ni, aku tak consider dia sebagai ataupun kalau dia keluar macam ni kan, dia keluar macam ni, lepas tu dia keluar biru lagi ke dalam macam ni, dia keluar biru lagi ke, dia keluar biru, lepas tu dia keluar biru lagi satu, dia tak menentu, lepas tu dia baru dia keluar merah. Dia keluar merah, mana merah? Okay, baru dia keluar merah. So bermaksud zone kita tadi tu seluruh benda ni. Tapi aku akan ajar detail lah sekejap lagi macam mana nak marking dekat candle tu. Sebab benda ni banyak pendapat, tapi aku akan tunjuk cara aku marking macam mana. So macam mana rupa drop base drop, drop base rally? Ini adalah drop base drop. Sebab apa? Sebab nampak tak, dia buat satu penurunan harga, lepas tu harga tu buat kecil-kecil dalam fasa yang sekata, dia mendata ataupun kita panggil sideways kecil. So ini base. So bila base ni dia dalam fasa keseimbangan, so dia nak tunggu sama ada nak masuk buyer ataupun seller. So bila masuk lepas base, ini kan base, contoh ini tengah base ataupun dia dalam fasa keseimbangan ni, bila masuknya penurunan, masuk seller, bermaksud base ni dah menjadi zone sell ataupun kita panggil drop base drop, supply zone. Sama juga dengan kat sini. Kat sini buyer dalam pergerakan,
tiba-tiba ada satu candle ke 2, 3, 4, 700 ribu candle pun yang kecil-kecil selepas pada dia. Lepas pada tu baru ada satu momentum harga yang dia pecah keluar. Kat sini aku lukis dia pecah ke atas dengan momentum harga significant move yang rally. Maksudnya kat sini adalah rally base rally. So ini adalah demand zone ataupun kita panggil buy zone kita. So ini saja untuk supply and demand. Jom kita alright. Kita buka dekat GBPSD. Macam mana nak marking zone? Ingat aku bagi tahu tadi, dengan adanya satu movement harga yang laju. Faham tak? Maksudnya contohlah, in case korang macam ni kan, macam ni, lepas tu banyak benda ni, tak menentu. Benda ni ada tahu. Secara teori kau mungkin nampak senang. Oh ni je supply and demand, drop base drop, ready base drop, base drop base ni apa benda semua datang balik, masuk zone apa semua. Secara teori lukisan macam ni lawa, memang macam ni lofa lah. Tapi kalau secara realitinya, secara hakikinya, dia tak secantik yang apa yang kau idamkan. So ada je yang jenis macam ni. Sekejap Bang Natang ni dulu. Ada yang jenis macam ni kan. Lepas tu banyak macam ni datang kecil-kecil macam ni, macam kecil. Takkan korang nak marking satu benda ni sebagai base korang. Benda ni dah jadi besar. Bila besar orang tak ambil. Kebanyakan orang below 30 pip zone tu, bila 300 point orang akan ambil itu sebagai zone. Tapi bila besar macam ni boleh kecilkan. Orang akan filter dekat time frame by time frame untuk kita kecilkan. Tapi kalau dah besar macam ni, keadaan market dalam ni pun serabut, kau nak buat macam mana? Main nak ajar. Cara dia, kita akan ambil last point yang sebelum harga tu pecah keluar. Contohnya macam ni. Dia main kan, serabut ni. Tiba-tiba kat sini pup, naik ke atas, pacak ke atas. Bermaksud zone tu tak payahlah ambil kat belakang-belakang ni. Ambil yang sebelum movement dia bergerak laju ke atas tu. Pengakhiran sebelum pergerakan harga yang mendadak, sama ada kenaikan ataupun penurunan. Alright, jom kita pergi kat chart Jom kita pergi kat chart. Contoh, kita buka H1 lah. Tapi zone ni kita kena faham juga satu benda aku lupa nak bagi tahu. Zone supply and demand ni, kebanyakan orang dia akan filter, dia akan utamakan dulu dekat higher time frame. Contoh GBP JPY, dia akan buka daily ke weekly. Contoh aku bagi kat sini. Kisah apa pula? Contoh kat sini apa? Contoh kat sini daily, ini adalah buy zone. Tengok kau nampak tak Kau nampak kan? Ini adalah buy zone. Sebab apa? Tengok dia buat penurunan, dia naik dengan mendadak. Tengok harga datang balik, harga pun berambus balik keluar. Sebab apa? Ini adalah supply zone. Tapi ni daily. So untuk kecilkan dia, so zone ni kan besar kat daily. Bila kat daily, makin ingat pada yang baru, semakin besar zone tersebut, semakin besar time frame tu, semakin besarlah zone tu. Sebab dia time frame yang lebih besar kan, so kiraan dia lagi lebih besar. Alright, so kat sini nampak, ini adalah supply zone. Cara nak marking dia nanti aku tunjuk. So aku nak bagi tahu dulu, kebanyakan orang dia marking dekat higher time frame dulu. Contoh dia pergi GU, dia pergi daily ke weekly, dia orang cari zone. Sekarang ni dia orang cari zone supply. Mana? Dia orang pun marking lah kat sini. Kat sini ada zone supply. Ni daily. So tunggu kat situ, dah masuk zone tu, dia orang akan pergi pula ke lower time frame apa sekian. So bagi aku benda tu leceh. Sebab nak tunggu lama. Sebab aku cakap, dalam trading kita cari trade style masing-masing. Tak hanya ikut orang. Kita belajar dan kita latihkan supaya kita dapat cara yang kita selesa untuk start trade. Alright, so kat sini aku nak tunjuk untuk lower time frame punya contoh sebab kau kan masih nak belajar. So kita ambil mana-mana contoh. Alright, tengok ni contoh sini. Ni nampak ni. Kan ni drop. Ni drop kan. Ni drop. Serabut ni kan. Nampak serabut ni. Dalam fasa serabut, tengok momentum harga dia keluar bila. Kat sini kan dia keluar. So ini adalah zone. Tambahan pula ni doji. Doji ni aku guna, cuma nanti aku buat video tu nanti. So doji. So ini adalah zone buy. Macam tu je. Lain broker, lain rupa candle. Kadang masuk, sentuh, dia pergi. Contoh dia masuk, kat sini masuk tak? Ni dia tembus. Tapi dia reject sikit je. Dia still react. Tengok ni. Dia still ada tindak balas. Tengok baik-baik Ni zone kita kan. Tengok tu harga. Dia masuk, dia cucuk zone ni, dia react. Dia naik sampai atas ni. Nampak tak ni? Kau nampak tak ni? Ni doji tau, zone doji.
Doji nanti aku buat next video. Untuk Instagram pun daripada hari tu follow aku minta aku buat GTV, tak sempat-sempat. So untuk YouTube nanti aku buat lah. Sebab ini zone doji, tapi dalam dalam knowledge ataupun pemahaman supply and demand, dia adalah demand zone. Sebab apa? Tengok baik-baik kat sini. Tengok baik-baik, nampak tak? Rally, base, rally. Nampak tak? Dia ada satu candle merah ni kan, maksudnya ini adalah base. Itu adalah itu adalah buy zone, demand zone. Pula dah dia keluar rupa doji lagi aku suka. So bila kebanyakan orang masuk je any zone ataupun supply zone atau demand zone, dia akan entry. So masuk sini dia entry, orang entry, tapi tengok dia react sikit je. Ni dalam berapa pip sikit pun GU dah berapa pip ni. Dalam 70 pip. 70 pip maksudnya 70 pip ni kalau kau letak lot 001 kau dah dapat $7 lah. $7. So kebanyakan orang dia entry, stop loss dia orang akan letak kat sini, bawah sikit pada ni. So stop loss dia orang berapa pip? Stop loss dia orang dalam 17 pip. Dalam 20 pip lah senang cakap, genapkan 20 pip. So kalau genapkan ke 20 pip, kalau kau letak entry 001 masuk zone ni, kalau kena stop loss kau hanya rugi dalam $2. TP dapat profit dalam $7, $8 macam tu. Macam tu lah lebih kurang. So demand zone ni dekat bawah-bawah dia dekat bawah-bawah. Okay, macam ni nampak ni. Kita biar dulu tengok ni. Ini penurunan kan. Okay, ini penurunan, harga drop. Ni drop, base rally. Ni drop kan. Tiba-tiba harga mencanak naik. So nampak ni. Ni drop, base rally. Dia naik. Kat sini pun ada lagi. Ni ada base lagi kat sini. Sebab tu aku cakap macam dekat video hari tu, base ni dia banyak. Ni pun base lagi. Sebab ni pun base lagi. Tapi bila serabut macam ni, macam mana nak tanda? Sekejap lagi aku tunjuk. Kat sini aku nak tunjuk secara kasar dulu macam mana, kat mana base apa semua. Alright, so tengok kat sini. Dia drop, dia datang, momentum harga datang masuk buy kuat kan. Buyer nampak candle sebatang ni masuk kuat. So marking je terus satu candle yang dia telan tu. Marking je terus. Itu adalah kita punya demand zone. Tengok harga buat apa? Bila harga datang balik, ini kan zone, ini kan drop. Tengok baik-balik tengok baik-baik. Ini kan drop, ini kan penurunan. Ini harga turun kat sini, tiba-tiba harga stop. Harga stop, pum, harga masuk dengan mendadak. Masuk buyer dengan mendadak. So kat sini ialah untuk demand zone. Dia telan satu candle yang ini, candle kecil dalam dia ni, marking satu candle tu je. Jangan marking yang besar ni, marking yang kecil ni, yang sebelum pada dia tu, marking tu. So tengok harga masuk dalam demand zone ataupun buy zone, harga keluar balik. Sebab apa? Sebab kat sini ada buyer. Sebab tadi seller masuk, seller stop, jap, pum, masuk buyer. Let's say lah katakan 100 million USD, pum, masuk, contoh 100 million USD masuk. Harga datang balik, harga pergi balik, harga keluar balik. So macam tu lah. So untuk singkatkan, macam mana yuk nak marking zone-zone ni dengan senang? Simple je, aku tunjuk Kita pergi mana-mana pair lah. Euro USD, kita try tengok Euro GBP ke Euro JPY ke USD. Okay, USD lah. Okay, macam mana nak tengok? First, kita kena ambil satu contoh. Aku akan bagi nama benda ni nama apa keluar daripada perut mak lah, senang cakap. Keluar daripada perut mak. Macam mana nak marking perut dia, marking perut dia. Contoh, tengok baik-baik Okay, yang kita ambil yang inilah. Tengok baik-baik yang akhir dia, tengok ni. Kita ambil yang ni. Kenapa aku marking kat situ? Zoom Kenapa aku marking kat situ? Sebab tengok candle ni. Ni candle sebatang kan? Betul tak? Ini candle sebatang ni, betul tak? Candle yang kecil ni. Tengok yang ni Yang ni je semua, yang ni, candle yang ni. So itu candle sebatang. Bila candle sebatang ni keluar, lepas pada tu ada tak apa-apa candlestick yang keluar lepas pada dia? Yang close keluar lepas pada dia? Tak ada kan? So tengok baik-baik, dia keluar ni, yang ni dia cucuk kat bawah, dia masuk balik. Yang ni dia kat dalam ni, masih dalam perut dia ni. Ni masih dalam perut dia. Nampak ni dalam perut dia ni, dalam perut ni. Ni perut dia. Nampak? Semua dalam perut dia. Semua dalam perut dia. Tiba-tiba
candle ni pecah keluar daripada perut ni. Ni nampak ni. Candle ni pecah keluar, nampak tak? Candle ni pecah keluar. Ni perut dia tadi. Ni sebatang ni. Ni yang ni ni. Ni perut dia. 1 2 3 4 5. 5 candle, 5 adik-beradik tertelan dalam perut dia ni. Keluar, pop terberak sebatang. Dia close keluar. Nampak dia close kat luar ni. Harga close kat luar. So kat sini dia dah jadi supply zone. Sebab apa? Sebab daripada belakang ni tadi dia adalah rally punya movement. So rally, base, drop. So tengok harga keluar ni, harga keluar, harga datang balik masuk ke zone supply kita tadi ataupun ke zone sell zone kita, harga turun ke bawah. Tapi yuk, kenapa kat sini kenapa tak ke belakang-belakang? Ingat tak aku cakap tadi, ambil zon berhampiran yang terdekat sebelum movement yang keluar, movement yang mendadak keluar. So kat sini nampak tak movement yang mendadak dia keluar? Merah ni kat sini kan. So ambil yang berhampiran belakang dengan dia. Macam mana nak marking zone, ambil candle yang tengok dalam perut dia. Tak kisahlah, minimum ada satu candle pun tak apa. Ni nak ambil kat sini pun tak apa ni. Macam ni. Ni. Nampak ni? Ni candle ni dalam dia ada sekor ni kan. Ada sekor sebatang ni, nampak ni yang ni. Nampak tak? Ada sebatang ni. Yang ni close kat dalam, dia tak close kat luar. Tiba-tiba lepas ekor ni pup terberak keluar. Yang ni close kat luar. So decision harga dekat sini nak menunjukkan seller keluar daripada keputusan sideway ni. Sebab ini adalah base, ini adalah sideway. Ni sideway ni kan nampak ni. Movement dia semua scatter je ni. Ni movement dia semua scatter je ni. Scatter je ni. Scatter je semua ni. Nampak? So dia dalam fasa sideway. Bila dalam fasa sideway aku ulang-ulang, tunggu keputusan harga untuk break ke atas ataupun ke bawah. So kat sini dia break ke bawah. So benda ni dah jadi supply zone. Bila supply zone, kita tunggu harga datang balik ke supply zone untuk kita masuk position entry. So kat sini lah contoh yang aku tunjuk tadi. Ini adalah rally base drop. So dia jadi supply zone, harga masuk balik ke zone supply, kita instant sell, masuk position sell. SL kebanyakan trader guna 20 pip, 30 pip atas luar pada zone ni. So aku tak guna kaedah ni, tapi aku ajarlah as a knowledge untuk korang. So kita cari lagi zone, macam mana nak marking dia. Macam mana? Okay, tengok ni. Kita marking satu body ni. Nampak? Ada berapa ekor dalam ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ekor juga dalam ni. Pup. Apa? Anak yang ke-6 keluar. Tembus keluar. Pecah perut dia. Pecah perut yang first ni tadi. Pecah perut ibu dia. So, ini adalah supply zone. Tanda je macam tu. Kita cari lagi. Okay, ni contoh demand zone. Nampak ni? Ni perut dia sebatang. Perut dia sebatang kan? Nampak perut dia ni sebatang. Perut dia sebatang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. 5 budak juga dalam perut mak dia ni. Candle ke-6 keluar, break, pecah. Marking. Ini je cara marking dia. Tengok dalam dia ni. Ada tak berapa ekor perut? Seekor pun tak apa. 2 ekor pun tak apa. Macam tu je. So dia sebenarnya ada lagi cara kaedah marking candle. Ada orang marking macam ni tau. Ni bullish. Ni secara simple ini untuk supply zone. Untuk demand zone, so ini adalah demand zone. Yang marking macam tu je. Nampak? Still movement yang sebelum terakhir movement yang penurunan ataupun kenaikan yang mendadak. Tapi kalau aku lebih suka marking dalam fasa. Aku ambil contoh tempat yang aku masuk itu. Aku masuk dekat Euro JPY. Okay, tengok aku masuk Euro JPY. Alright, tengok sini. Ini ada movement dalam fasa kenaikan. Ingat apa aku ajar? Bila dalam fasa kenaikan kita nak fokus buy, betul tak? Alright. So bila nak fokus buy, aku nak cari tempat untuk aku buy. So kat sini aku dah buy satu. Dekat sini. Ni aku dah buy kat sini satu. Ni candle ni. Candle ni aku dah buy satu. Aku buy kat sini satu. Okay, settle. Tak payahlah bagi tahu explain kenapa. Kat sini aku nak tunjuk supply and demand punya konsep je. Tiba-tiba price turun. Kat sini ramai yang sell sebab ada trendline punya konsep. Macam aku ajar dekat topik trendline. Untuk 3 touch trendline tu, diorang ramai entry sell kat sini. Nampak? Kena trendline ni, nampak tak? Kena trendline ni, diorang sell. Okay, tak apa, tak ada masalah. So price turun, price naik balik. Price naik balik.
Dia dah jadi macam ni, sepatutnya sebenar-benarnya satu ni adalah base. Ini adalah base. Tapi macam aku cakap awal-awal tadi, orang tak suka besar-besar. So macam mana aku kecilkan? Aku pergi dekat mana last point terakhir tu bergerak. Point sebelum orang kata candle sebelum movement yang mendadak berlaku. So kat sini aku ambil je candle ni tadi. Kan dia dah break kan, nampak ni. Ni trend line. Dia turun, dia patah balik naik atas, dia keluar balik kan. So kat sini kita dah ada rally. Nampak ni, kita dah ada rally, base, rally. So macam ikut nota tadi, bila ada rally base rally, base rally, kita akan tunggu position harga datang balik dekat base tu untuk kita masuk buy, betul tak? Alright, so tengok kat sini, dia dah ada base kat sini, tapi base tu jadi besar. Macam mana aku kecilkan? Price dah naik dah ni. Price dah naik ni, aku sementara nak tunggu turun ni, aku dah marking siap-siap candle ni. Tengok tengok baik-baik, marking candle ni. Candle ni ke, tapi tengok dalam perut dia ada berapa, ada apa. Maksudnya tak ada berapa benda tu tak apa, asalkan ada something. Nampak? Dalam perut dia ni ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 candle sideways lah maksudnya kat sini. Kat sini ialah base sebelum movement yang mendadak ni datang. So bila dia ni datang, bila mangkuk ayun buyer ni datang, maksudnya kat sini aku tahu ini adalah point terakhir base untuk buat keputusan harga buyer masuk. So aku marking zone ni sebagai zone buy. Zone buy. Okay, kat sini adalah zone buy aku. Sebab apa? Sebab dalam fasa yang kecil-kecil, apa mengarut semua sideways, apa benda yang kecil-kecil ni, dalam candle kecil-kecil ni, sebelum movement terakhir ni berlaku, inilah yang paling terdekat. Dan dalam perut dia tu ada 1, 2, 3, ada sideways, maksudnya ada harga dalam tu tengah buat keputusan. So aku marking je candle macam ni, tunggu je harga datang, masuk sell. Aku masuk buy. Aku masuk buy kat sini satu, aku masuk buy kat sini satu, sebab dia break resistance kecil yang ini. And then dia break ni pula, aku masuk buy kat sini satu. So total position yang aku masuk kat sini 4. 1, 2, 3 dan 4 kat sini tadi awal-awal aku masuk. So macam tu je konsep supply and demand. Ingat, sebenarnya senang je semua ni. Nak marking base apa ni semua senang. Ini untuk buy lah, ini yang aku ingat untuk buy. Untuk sell aku rasa tak ada. Mungkin ada, cuma aku lupa. Ini yang paling latest. Even benda ni pun aku ada post kat YouTube, awal-awal video kau boleh tengok. So untuk supply and demand senang je konsep dia. Ini je. Ni semua nota yang aku dah buat. Kau bolehlah nak pause, nak screenshot ke apa. So dia ada, ingat, supply and demand jenis-jenis dia kita ada. Drop base rally, rally base rally, drop base drop. Rally ialah kenaikan, drop ialah penurunan sesebuah harga, base ialah harga dalam fasa ni, dalam fasa keseimbangan. Dia dalam fasa dalam sekata. So aku rasa sampai sini je untuk apa orang kata supply and demand part tu. Habis dah untuk supply and demand. Dia tak complicated pun, tak susah pun sebenarnya. So kena banyakkan latihan, kena banyakkan backtest, kena banyakkan practice, kena tengok kena tajamkan mata, tengok macam mana nak marking zone. Boleh rujuk video aku ni tadi. Ambil candle tu, yang dalam dia tu ada anak-anak dia. Anak-anak dia 1, 2, 1 pun tak apa, 2 ke, aku suka kalau ada 2, 2, 3 aku akan marking. Aku akan marking, tapi cara aku trade bukan based on pada benda ni. Ingat jangan salah faham. Kang tiba-tiba kau nampak aku post, ni tak ada pun supply and demand. Tak, sebab aku guna apa yang aku selesa dan apa yang aku dah pakai selama ni. Ada benda-benda yang aku rasa macam ni ngam ni pakai. Ngam. Kalau ni tak sesuai ni sebab ada benda ni, ada benda-benda lain, ada apa orang kata analisis aku yang belah lain, cara lain, aku tak guna. So market ni dia tak sentiasa bagi apa yang kau belajar. Katakanlah kau belajar, aku nak belajar trend line je lah. Kau nak entry pakai trend line je, boleh. Tapi tengok tunggu masa market bagi. Ada kadang-kadang dia tak bagi, ada kadang-kadang dia bagi dalam setup bentuk cara lain, ada dalam cara ni, ada dalam cara B, ada dalam cara C. So kena banyakkan belajar, top up je ilmu tu. Jangan guna semua, tapi filter, latihkan yang mana cara ni aku selesa. So bila cara tu kau selesa, kau apply dalam trading kau. Tambah pula. Tapi ingat aku pesan awal, tak ada emosi yang betul, tak ada proper money management, mindset kau macam nak cepat kaya ke apa benda, malaikat datang turun ajar kau pun tak jadi apa bang, takkan jadi apa. So ini saja daripada aku. Untuk supply and demand part tu dah tak ada. So soon aku tak tahu lagi nak masuk topik apa.
So terima kasih kepada yang tengok sampai habis. Aku nak ucapkan terima kasih juga pada yang subscribe, kawan-kawan kenalan apa semua. Moga murah rezeki, moga sihat dan baik-baik je. Dan aku minta maaf kalau sepanjang aku ajar ni ada terkasar bahasa, kekurangan dari segi penyampaian ataupun salah silap, aku minta maaf. Boleh komen je, boleh bagi tahu apa yang silap, aku akan cuba perbaiki untuk video-video akan datang. So ini saja daripada aku untuk supply and demand. Good luck, all the best and God bless. Assalamualaikum. What's up?